dan banyak lagi lagu Dikir Barat dan Dikir Moden pilihan anda akan kami mainkan. Juga perkembangan mengenai artis Dikir kegemaran anda. Pilihan Dikir bersama Aiman Lim dan Fika setiap Jumaat jam 8 hingga 11 malam. Dibawakan oleh MZ Gold, peneroja emas terpakai tanpa upah. Jaya korang jaya. Hanya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Cikgu Din, tambah lagi pelaburan dalam ASDI? Memang dah. Pelaburan tambahan serendah 10 unit berdasarkan harga semasa murah tu. Dan sekarang ni pula harga tengah rendah. Masa terbaik untuk melabur. Dan juga tambah pelaburan. Tunggu apa lagi? Jom pakai melabur. Prospektus utama ASDI yang bertarikh 31 Mei 2017 telah daftarkan dengan Suruhanjaya Security Malaysia boleh dapati di Pejabat PUTB di Kuala Terengganu dan Kelana Jaya. Untuk keterangan lanjut sila layari www.asdtrg.com atau hubungi 0962200999. Putik Skincare membantu mencerahkan wajah anda. Putik Skincare membantu mengurangkan jerawat dan jeragat. Putik Skincare membantu menekankan wajah anda. Putik Skincare merealisasikan impian anda untuk kelihatan jelita. Putik Skincare dengan set 4 dalam 1, kulit semakin halus, cerah dan gebu. Selamat tinggal wajah yang kusam. Putik Skincare, cintaku berputik. Sekarang ni banyak kes rompak, rogol, bunuh kat tempat kita kan? Sedar tak yang sebenarnya diri kita sendiri pun boleh jadi punca kejadian tu berlaku? Mana taknya, sampai pejabat check in, lunch check in, habis kerja pergi jogging check in, nak balik rumah check in, jam sambil selfie dan nampak lambang kereta mahal kat steering tu. Sampai rumah check in, sampai dah my home sweet home. Bahaya weh, nak lagi kalau status tu setting public. Satu dunia boleh tengok. Nanti Kang ada kawan alam maya yang memang ada niat tak baik tu datang rumah awak buat bukan-bukan. Tak minta tapi kenalah elak kan? Betul tak? Mungkin nampak remeh tapi impaknya mampu menyelamatkan nyawa seseorang. Saya Kucai Mars dan ini Manis FM. Gaya Pantai Timur. Aktiviti manis di Manis FM. Pemerdagangan orang dan penyeludupan migran adalah jenayah serius. Hentikan eksploitasi seksual, buruh paksa, perhambaan dan penjualan organ. Hubungi 03 8000 800 atau email kepada mapo_tip@moha.gov.my. Jika anda ada sebarang info komuniti, emailkan ke hebahan@manis.fm atau fax ke 09 626 2266. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Inilah Zon Manis Express. Inilah Zon Manis Express. Dicerahkan oleh Putik Skincare. Cintaku berputik. Manis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Manis FM ketika ini. Ini adalah giliran Fad dan juga Fia. Sementara tadi anda bersama dengan Muhammad Sufika di Jendela Manis. Jadi hari ini 31 Disember 2020 kita akan menutup tirai kita untuk tahun 2020 ini. Jadi agak berbeza hari ini kerana jam yang pertama ini kami akan mulakan hari kami dengan sesuatu yang istimewa. Sebelum itu, Fad dan juga Fia di Manis Express tentunya dicerahkan oleh Putik Skincare PUTIQ. Nak wajah cantik, cerah dan gebu, cubalah Putik Skincare. Cintaku berputik. Dapatkan di semua toko jamu. Ya, Fad, hari ni kita tak berdua kan, dan kita mulakan sesi kita terus dengan satu interview. Dan hari ni kita bersama orang kuat TDM. Kita ada Encik Amir Muhammad Hafiz Amir Khalid, iaitu Ketua Pegawai Kewangan TDM Berhad, dan juga Ustaz Muhammad Hamdi Harun, iaitu Ketua Pembangunan Syariah dan Syakhsiah TDM Berhad. Dengan topik kita pada hari ini, TDM rangkul kejayaan berganda disenarai sebagai Sekuriti Patuh Syariah di Bursa Malaysia dan FTSE Bursa Malaysia All Plantation Index. Jadi jutaan tahniah diucapkan terutama sekali kepada Encik Amir dan juga Ustaz kerana merupakan antara individu yang juga terlibat sama dengan kejayaan untuk TDM Berhad ini. Jadi pertama sekali nak ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke konti kami, memaniskan lagi konti kami ni. Jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Encik Amir sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi anda juga boleh mengikuti kami di live Facebook Manis FM. Anda boleh saja tekan saja di ruangan search itu Manis FM dan anda boleh mengikuti kami untuk memberikan komen dan sebagainya. Untuk melihat kami empat di sini, kita boleh berinteraksi di Facebook. Okeylah, kita pun tak nak lengahkan masa lagi. So kita dah ucapkan tahniah tadi atas kejayaan yang dirangkul oleh TDM Berhad. Jadi nak tanya dulu pada Ustaz lah.
kan kita pun dapat dengar perkabaran gembira lah apabila TDM kembali tersenarai ke dalam senarai security patuh syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi nak minta tolong Ustaz terangkan sedikitlah apakah kriteria-kriteria yang diperlukan oleh sesebuah syarikat itu untuk tergolong dalam senarai itu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi terima kasih kepada DJ Fia, DJ Fat dan juga sahabat saya Tuan Haji Amir. Jadi alhamdulillah, terima kasih kembalilah kerana kita dapat sama-sama pada petang ini dan slot khas TDM bersama dengan TDM Berhad. Jadi di mana soalan yang telah ditanyakan tadi, yang mana berita ini sangat mengembirakan kita lah pihak TDM Berhad. Dan sebenarnya kegembiraan ini kegembiraan yang secara umumnya untuk seluruh rakyat negeri Terengganu lah. Kerana TDM Berhad adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh kerajaan negeri Terengganu. Maka berita kembalinya ataupun kembalinya TDM Berhad di dalam list patuh syariah itu mengembirakan kita semualah. Dan pelabur-pelabur yang beragama Islam yang mana letakkan kepatuhan syariah itu menjadi keutamaan dalam membeli saham ataupun urusan dengan saham dan seumpama dengannya lah. Okey, pihak security Suruhanjaya Security dia ada sebagai sebuah badan yang fungsinya adalah untuk menilai ataupun membuat garis panduan bagi mana-mana syarikat yang ada di Malaysia, garis panduan supaya syarikat tersebut berjalan ataupun berusniaga berdasarkan kepada apa yang dibenarkan oleh syarak lah. Okey, sebelum tahun 2015 TDM Berhad sebenarnya sudah tersenarai dalam syarikat ataupun list senarai syarikat yang patuh syariah. Okey, tapi apabila tiba tahun 2015, satu ketetapan ataupun pengemaskinian yang baru yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Security Malaysia, yang mana dia meletakkan penanda aras mana-mana aktiviti syarikat dalam aktiviti yang tidak patuh syariah melebihi 5%, maka ianya dikira sebagai syarikat yang tidak patuh syariah. Yang mana sebelum itu dia meletakkan penanda aras sebanyak 10% sahaja. 10% sahaja. Jadi bermula 2016 itulah bila dia buat satu ketetapan yang baru, maka dengan hanya sebanyak 5% sahaja. Maka itu menyebabkan TDM Berhad terkeluar daripada senarai itulah. Yang mana kita punya bisnes adalah bisnes yang halal, bukanlah benda yang haram kan. Tapi dia ada pelaburan yang terlibat dengan pelaburan yang mana pelaburan itu dalam instrumen yang dikira tidak patuh syariah, yang mana ia melebihi 5%. Di mana yang sedia maklum, kita punya TDM Berhad punya main ataupun bisnes yang utamanya adalah peladangan dan juga kesihatan. Macam KTS itu adalah di bawah TDM Berhad lah. Okey, jadi alhamdulillah lah dengan pencapaian yang kita dapat ini, maka ianya menjadi satu pengiktirafan semula kepada syarikat TDM sebagai sebuah organisasi yang patuh syariah, dan dapat mengukuhkan lagi lah jaminan kepada pelabur dan pihak berkepentingan bahawa perniagaan kita ini memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Security Malaysia. Sebab sebelum itu pun saya pun ditanya oleh beberapa orang sahabat lah yang biasa berusniaga dalam saham kan. Kata kenapa Ustaz TDM tak patuh syariah ni, dia asyik tanya je. Asyik tanya je. Alhamdulillah bila dah patuh syariah ni, kita melihat satu perkembangan yang baik lah kepada TDM Berhad. Pelabur-pelabur yang Muslim yang mementingkan kepatuhan syariah, mereka bersama dengan jadi tiada ragu-ragu lagi dah, alhamdulillah lah. Okey, dan
kalau kita lihat proses kita melakukan TDM sebenarnya melakukan proses untuk mencapai ke dalam list kepatuhan syariah itu, iaitu bermula pada Oktober 2018 yang mana pihak TDM telah menyusun semula IDR note dan juga credit link note mengikut ketetapan tanda aras yang telah dikemaskini oleh Suruhanjaya Security Malaysia lah. Dan alhamdulillah hari ini TDM dengan bangganya merupakan salah satu daripada 719 saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Jadi itulah kita kira satu kejayaan lah kalau kita yang yang dalam bisnes, maka ini satu kejayaan lah. Lebih-lebih lagi yang melibatkan syarikat yang dinaungi ataupun yang dimiliki oleh rakyat negeri Terengganu lah, kerajaan negeri Terengganu. Dan sebenarnya kriteria ini kita walaupun ada syarikat yang mungkin tidak terlibat sangat dengan saham ke apa, dia sebenarnya boleh jadikan ini sebagai garis panduan lah. Semuanya itu ada, boleh dapat syarat-syarat itu di dalam page ataupun web Suruhanjaya Security Malaysia lah. Ya, itu dah tentang kejayaan. Jadi kita bercakap hari ini berkenaan dengan kejayaan berganda. Bermaksud ada kejayaan-kejayaan lain lagi yang TDM Berhad ini berjaya rangkul dalam tempoh tahun 2020 yang kita rasa satu tahun yang sangat mencabar untuk kita dengan kehadiran COVID-19 yang tidak disangka-sangka telah pun menyebabkan pelbagai cabaran. Namun TDM Berhad berjaya untuk merangkul kejayaan. Sebalik kejayaan-kejayaan ini juga saya dapat lihat pada awalnya sebelum daripada COVID-19 melanda dunia, TDM Berhad pada mulanya iaitu pada 28 Februari pada tahun ini sebelum daripada COVID-19 melanda, kita lihat TDM Berhad terus berkembang dengan pendapatan tahun keuangan meningkat 7% dan juga EBITDA meningkat 70%. Itu sebelum daripada COVID-19 melanda. Namun kita lihat selepas daripada dunia atau Malaysia sendiri berhadapan dengan COVID-19 ini, pencapaian terbaru sebelum menutup tirai 2020 ini iaitu pada minggu lepas 23 Disember 2020, TDM Berhad menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Organisasi Perkhidmatan Profesional Ernst & Young yang merupakan rancangan jangka panjang untuk menangani pembekalan tenaga kerja, perakaunan dan keuangan mahir kepada TDM Berhad. Jadi saya nak tanya Encik Amir sendiri, itu adalah antara kejayaan tahun 2020 ini. Jadi boleh kongsikan lebih kejayaan ataupun sejarah sendiri daripada TDM Berhad untuk tahun 2020 ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih DJ Fat dan juga DJ Fia, Ustaz dan ke semua pendengar-pendengar Manis FM. Baik, seperti mana yang disebut oleh DJ Fat tadi, di samping itu kita juga pada suku ketiga tahun ini telah membuat pengumuman kepada bursa kita punya keputusan keuangan menunjukkan memperoleh keuntungan sebesar RM27 juta untuk suku ketiga. So alhamdulillah itu adalah satu kita panggil satu milestone ataupun kejayaan juga di dalam suasana ekonomi yang tidak menentu di dalam pandemik ketika ini. Dan kemudian antara kejayaan terbesar ataupun membanggakan juga adalah tersenarainya TDM di dalam FTSE Bursa Malaysia Palm Oil Plantation Index. So kenapa kita kata ini adalah satu pencapaian yang membanggakan, especially untuk TDM dan juga sebagai GLC Negeri Terengganu, kerana terdapat 44 plantation company yang tersenarai di Bursa Malaysia. Namun hanya 7 company sahaja daripada 44 itu yang tersenarai di dalam FTSE Bursa Malaysia Palm Oil Plantation Index. So ini berarti TDM di samping 6 company lagi memenuhi kriteria mengikut piawaian antarabangsa untuk masuk ke dalam senarai list ataupun indeks tersebut. So ini satu kita kata bukti bahawa syarikat GLC Terengganu juga mampu untuk berdiri sama tinggi setanding dengan ada big names lah kita kata di dalam industri peladangan kelapa sawit di Malaysia. Dan semoga
harapan besar TDM semoga ini juga menjadi pencetus lah kita kata, memberi inspirasi kepada syarikat-syarikat lain termasuk GLC di Terengganu, bahawa insyaAllah kita sebenarnya boleh buat. We have all the potential to be basically one of the best in the industry. Untuk tersenarai sebenarnya pastinya ada pemilihan kriteria tersendiri. Betul. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kita ketika ini, apakah kriteria sebenarnya yang didapati untuk tergolong dalam 5 terbaik? Okey. Baik. Kriteria ini adalah berdasarkan FTSE Bursa Malaysia, di mana Bursa Malaysia bekerjasama dengan FTSE. FTSE adalah satu company based in the UK, dimiliki oleh London Stock Exchange. So mereka pakai satu international ataupun piawaian antarabangsa untuk menilai syarikat-syarikat yang layak untuk dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Antara kriteria yang diguna pakai adalah in English kita panggil free float. Maknanya saham yang available untuk kita didagangkan. So syarat dia adalah lebih daripada 15% mestilah free float. Itu yang pertama. Yang kedua adalah in term of liquidity. Maknanya kecairan supaya saham itu boleh didagangkan di Bursa Malaysia. So itu antara kriteria utama yang harus ada untuk membolehkan company tersenarai di dalam indeks itu. So TDM juga tersenarai di dalam FBM, FTSE Bursa Malaysia Emas. So terdapat 240 company yang tersenarai di dalam indeks tersebut daripada keseluruhan lebih kurang 1,000 company yang ada di Bursa Malaysia. Dan syarat yang kedua selain daripada kriteria yang saya sebut tadi adalah company atau syarikat di peladang kelapa sawit harus mempunyai hasil atau pendapatan melebihi 30% dari bidang kelapa sawit. Itu adalah dua basically kita kata syarat utama yang harus dipenuhi untuk membolehkan kita tersenarai atau syarikat tersenarai di dalam indeks tersebut. Jadi kalau kita dengar dia punya kejayaan tu, sebagai orang Terengganu ni turut bangga lah. Sebab kejayaan TDM itu merupakan salah satu kejayaan orang Terengganu juga. Sebab dia anak syarikat kerajaan Terengganu kan. Okeylah, saya nak tanya Ustaz pula. Kalau kita tengok TDM bukanlah baru tapi ada menubuhkan jabatan syariah dan juga syakhsiah. Betul tak Ustaz saya sebut ni? Betul. Syakhsiah. Okay, jadi apakah matlamat utama dalam penubuhan jabatan ini? Okey. Alhamdulillah lah. Pertama kita lihat dari segi kesungguhan TDM Berhad untuk supaya syarikat ini berjalan atau bergerak beroperasi secara patuh syariah lah. Okay, antara buktinya adalah diletakkan salah satu daripada core values-nya adalah syariah compliancy. Itu kepatuhan syariah. Kita kira macam satu tonggak lah untuk menggerakkan syarikat ini supaya ianya patuh syariah. Jadi rentetan daripada itulah tertubuhnya jabatan syariah dan juga saksiah. Syariah ini maksudnya syariah lah. Itu saksiah yang biasa kita dengar saksiah kepribadian lah. Betul. Kalau ikut bahasa Arab saksiah lah. Cuma kita sebut bahasa Melayu saksiah. Tapi dia bahasa Arab semuanya. Jadi pertama dari fokus syariah itu, antara fungsi jabatannya adalah untuk kita memastikan mana-mana perjalanan ataupun kontrak atau aktiviti syarikat mematuhi piawaian ataupun syarat-syarat yang ditetapkan lah. Sebab di TDM kita dah wujudkan ataupun kita telah wujudkan adakan polisi patuh syariah bagi syarikat. Jadi mana-mana jabatan ataupun mana-mana aktiviti telah hendaklah mengikutilah ataupun follow kita punya polisi itu dengan sebaiknya lah. Dan juga syakhsiah itu adalah sebenarnya untuk kepribadian, untuk mendidik
para pekerja supaya mempunyai dua sifat yang sangat penting, iaitu integriti dan juga kompeten kompeten dalam pekerjaan dia. Sebab kita melihat mana-mana syarikat pun dia sangat mementingkan orang pada kejujuran dan seumpama dengan lah. Terutamanya kalau kita sifat Rasulullah sendiri yang mempunyai sifat sidik, as-sidqu, kemudian sifat Nabi amanah, kemudian tabligh itu apa kita menyampaikan, deliver dia punya task dan seumpama dengannya, dan juga fatanah itu kompeten di dalam menguruskan kerja mereka lah. Jadi sebab itulah kita bukan sekadar membuat satu ketetapan atau polisi, tetapi masa yang sama kita juga buat kursus-kursus yang tujuannya adalah untuk membaiki ataupun membaiki diri lah, supaya para pekerja berintegriti lah dalam kerja dia dan seumpama ini. Ya, jadi mungkin ramai juga yang belum arif lagi lah ataupun belum tahu pun tentang kepentingannya patuh syariah ni. Jadi bagaimana Ustaz ataupun orang-orang di TDM ni nak menyedarkan orang ramai tentang pentingnya patuh syariah tu dalam sesebuah company tu? Okey, pertamanya perkara yang mesti kita tahu, pentingnya kepatuhan syariah itu adalah antaranya yang melibatkan sumber yang kita makan lah, sumber yang kita makan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang layak untuknya. Jadi penting sumber yang kita dapat, syarikat maupun individu lah. Jadi kepentingan ini mestilah kita memberi kita hendaklah memberikan kesedaran kepada orang ramai. Alhamdulillah, melalui syarikat TDM sendiri kita telah membuktikan pada kali ini pentingnya kepatuhan syariah itu, sehingga dia dapat menaikkan nama syarikat itu sendiri dari segi duniawinya lah. Kemudian selain pada itu juga kita tidak menunjukkan contoh qudwah hasanah kepada syarikat-syarikat lain, supaya JSC yang lain itu antara tujuan kita lah, supaya syarikat-syarikat yang JSC lain boleh mencontohi perjalanan syarikat TDM Berhad. Itu antaranya lah. Dan itu antara salah satu usaha lah. Kemudiannya lagi kita juga untuk menarik ataupun memberikan kesedaran kepada orang ramai, pihak Jabatan Syariah kita telah membuat secara bulanan, iaitu satu program yang dinamakan Bicara Syariah, yang dibuat secara live lah. Buat masa sekarang kita buat secara live lah, sebabkan COVID ni lah. Jadi tiap-tiap bulan boleh ikutilah di dalam page TDM Berhad. Kita akan ada buat kita akan letakkan tarikh tujuannya, dan kita susun tajuk-tajuk yang kebanyakan berkait dengan muamalat, muamalat Islam, berkait dengan zakat, berkait dengan kepentingan patuh syariah dalam aktiviti perniagaan, perbelanjaan dan seumpama dengan lah. Itulah di antara usaha jabatan lah buat masa sekarang. Itu antara kepentingan sebenarnya setiap syarikat untuk patuh kepada syariah. Jadi kita juga turut bersama dengan Encik Amir Muhammad Hafiz bin Amir Khalid selaku Ketua Pegawai Keuangan TDM Berhad. Dan saya difahamkan bahawa TDM Berhad turut mendapat pemarkahan yang baik untuk amalan kelestarian operasi syarikat. Boleh Encik Amir terangkan tentang pemarkahan ini? Baik, DJ Fat. Okey, untuk makluman, kita mendapat skor 3 bintang daripada total skor 4 bintang untuk ESG grading band. ESG ni maksudnya environment, social dan juga governance. Oleh FTSE disaringkan berdasarkan kriteria-kriteria tadilah. So ini menunjukkan bahawa TDM adalah satu organisasi yang memberi komitmen kelestarian di dalam pengurusan kita, dalam memberi nilai kepada bukan sahaja kepada shareholders kita, tetapi juga kepada kesemua stakeholders. Dan TDM, kalau DJ Fat tengok kita punya annual report, so setiap tahun kita ada
sustainability report. So TDM pada secara asasnya sentiasa mengutamakan prinsip 3P. Kita kata 3P iaitu planet, people dan juga prosperity ataupun sometimes orang refer pada profit lah. Iaitu dalam usaha kita menjana ekonomi aktiviti, kita juga tidak lupa bahawa kita juga harus memelihara conserve environment kita, alam sekitar, dan tidak mencemarkan alam sekitar, dan juga sentiasa mengutamakan pembangunan modal insan, memberi peluang-peluang kepada not only our employees, pekerja kita, dan juga memberi peluang perniagaan kepada masyarakat setempat, kepada vendor-vendor, supaya not only bukan saja TDM berkembang, kita juga bersama membawa nilai-nilai ataupun membawa ekonomi, kesan ekonomi kepada impak yang positif kepada masyarakat setempat melalui contohnya kita punya bahagian procurement mempunyai satu sistem yang open dan juga transparent supaya memberi peluang yang sama rata kepada vendor-vendor ataupun supplier di tempat yang kita operate, terutamanya di Terengganu. Di samping itu juga untuk makluman semua pendengar juga, bahagian peladangan TDM kita telah memperolehi pensijilan daripada RSPO ataupun Roundtable Sustainable Palm Oil. Satu kita kata badan yang bebas berpegalan di sini dan dianggotai not only oleh plantation company, juga dianggotai oleh pengguna-pengguna, syarikat-syarikat pengguna dan juga NGO-NGO. So mereka melalui auditor mereka telah membuat audit ke atas practices ataupun amalan-amalan kita di bahagian operasi dan mereka telah memberi pensijilan bahawa TDM Plantation iaitu anak syarikat kita di bahagian peladangan adalah certified sustainable in term of operasi kita. Contoh yang kita boleh berikan adalah setiap kita kata bahan buangan daripada operasi TDM kesemuanya kita kitar semula. Contohnya buah tandan kosong tu kita recycle balik, kitar semula menjadi baja organik. Yang digunakan kompos, kita mempunyai 2 kilang kompos di Sungai Tong dan juga di Kemaman, dan baja bio itu ataupun baja organik itu digunakan kembali di estate-estate kita. Kemudian waste lain juga kita juga semula seperti biomass, fiber shell kita untuk menjadi bahan bakar, yang mana kita menggunakan dia untuk menjana electricity untuk kita punya kilang di Sungai Tong dan juga di Kemaman. Di samping itu ada banyak lagi sebenarnya kita panggil amalan-amalan lestari yang diamalkan di TDM Plantation, dan itu adalah sangat penting bagi TDM untuk make sure that we can basically deliver value not only to the shareholder but to all of the stakeholders. Jadi Encik Amir, kita sekarang ini dah pun 31 Disember, esok dah masuk tahun baru 2021. Jadi bagaimana sebenarnya fokus utama TDM Berhad untuk tahun 2021 ini nanti, dan juga bagaimana harapan TDM Berhad untuk tahun 2021 ini nanti? Untuk tahun 2021 fokus kita adalah untuk to continue to deliver sustainable growth in term of top line, revenue dan juga in term of bottom line. Untuk kedua-dua sektor kita, TDM Group kita mempunyai bidang peladangan kelapa sawit dan juga bahagian penjagaan kesihatan. Untuk makluman pendengar-pendengar, bahagian peladangan kelapa sawit kita terletak mainly di Terengganu, dan kita juga ada satu lagi peladangan di Kalimantan. Kemudian bahagian penjagaan kesihatan kita ketika ini mempunyai 4 hospital, kita panggil community based hospital, satu di Kuala Terengganu Specialist Hospital, Kuantan Medical Center
dan 2 di Lembah Kelang, iaitu di Kelana Jaya Merdeka Center dan juga Taman Desa Merdeka Center. So kehadapan adalah kita basically we want to achieve higher productivity untuk kita punya plantation melalui aktiviti replanting yang kita buat di Terengganu. Dan bahagian penjagaan kesihatan juga begitu untuk continue to expand in term of the capacity dan juga services yang baru yang kita akan Okay, thank you so much. Terima kasih kepada Cik Amir dan juga Ustaz kerana hari ini dah sudi dengan kami dan berkongsi sedikitlah tentang latar belakangnya TDM dan kejayaan yang dapat dikongsikan bersama lah. Kan? Jadi kita harap untuk tahun 2021 yang mendatang ini pelbagai lagi kejayaan akan dirangkul oleh TDM Berhad. Okey, jadi kita mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Encik Amir Muhammad Hafiz bin Amir Khalid selaku Ketua Pegawai Keuangan TDM Berhad. Juga bersama dengan kita hari ini Ustaz Muhammad Hamdi Harun selaku Ketua Pembangunan Syariah dan Syakhsiah TDM Berhad. Jadi kepada anda semua juga yang turut mengikuti kami bukan sahaja di radio malahan di Facebook Live Manis FM. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada anda. Okey, kita akan memberi ruang kepada solat azan waktu asar. Okey, jadi yang kemana selepas ini Manis Express kembali lagi bersama dengan Fad dan juga Fia. Manis FM Gaya Pantai Timur.